guys, kembali ke YouTube channel Peli Dudu guys. Thank you for subscribe, comment and like and share my YouTube channel guys. I am so terharu. Untuk video-video yang lepas, dah 3 minggu aku buat video pasal horror dan horror. Tapi kali ini aku akan buat video pasal tragedi yang amat menyayat hati kita semua guys. Orang Serabai kan, bukan Serabai, memang jenis rambut, dah jenis rambut macam ni. So, apa pun, jom kita mulakan. Okay, hari ni aku nak bawa korang terbang ke Korea Selatan. Untuk pengetahuan korang, cerita dari warga Korea Selatan ni setengah orang tahu, setengah orang tak tahu. And then cerita ni tiba-tiba viral beberapa hari lepas tak. Tu yang aku nak ceritakan dekat korang pasal benda ni. Padahal benda ni dah lama, tapi dia tiba-tiba viral sebab ada kes parent-parent ni tak puas hati, nakkan keadilan lah katanya, sebab anak mereka meninggal. Meninggal apa tu? Okay, jom kita check it out. Okay, cerita yang aku nak cerita ni adalah kisah tragedi Ferry Sewol, Korea Selatan. Kalau korang tahulah, kisah 041 ni pada 16 April 2014 terjadi satu kemalangan yang amat menyayat hati warga-warga Korea Selatan guys, iaitu tragedi Ferry Sewol. Ferry MV Sewol lah nama dia lah sebenarnya, yang besar lah. Di mana ferry tersebut membawa 500 penumpang. Feri ni dia bergerak dari Incheon ke Pulau Jeju. Feri tersebut telah terbalik Karam menyebabkan 304 orang penumpang kehilangan nyawa dan 254 daripada 304 orang ni adalah pelajar sekolah menengah Ansan wilayah Gyeonggi. 5 mayat lagi masih belum ditemui. Yang selamat je 172 orang guys. Aduh, sedih betul. Kebanyakan majoriti adalah pelajar. Sedih lah. Itu sebabnya cerita ni viral balik. Sebab parent nakkan keadilan pasal anak mereka yang dah mati. So ramai sangat yang dah meninggal. Terutama sekali pelajar sekolah yang berumur 16 tahun tak silap aku. Diorang pergi school trip sebenarnya. And then school trip diorang berakhir dengan tragedi Ferry Sewol. Okay guys, sebelum tu aku nak tunjuk satu video di mana pelajar-pelajar ni merakam diri diorang dan buat ucapan terakhir lah sebelum mereka meninggal. Ada yang tak percaya diorang akan terkena bencana ni. Ada yang buat ucapan terakhir untuk mak bapak dia. So, jom saksikan. 엄마 사랑해요. 아빠 사랑해요. 둘 다 사랑해요. 우리 김영일 씨 아들이고 합니다. 이번 일로 죽을 수 있을 것 같으니. 야, 계단에 있는 얘들이 제일 무서워. 엄마 아빠 사랑해요, 영원아. 영원아, 너만은 제발 수학여행 가지마. 오빠처럼 되기 싫으면. 알았지? 제발 살려줘. 마지막이야. 거의 한 60도 기울어진 거죠. 지금 구조대가 오고 있대요. 해상 구조대. 내가 왜 수학여행을 와서? 나는 꿈이 있는데! 나는 살고 싶은데! 내가 진짜 나 울 것 같은데! 나 진짜 나 웁니다 나. 아씨 나 개무섭습니다 지금. 지금 나 이거 입고 있어요 지금. 나 무섭다고! 아니 구조대가 오면 얼마나 위험한 상황이냐고요. 지금 구조대 와도 300명을 어떻게 구합니까? 이거 어떻게 합니까 내가? 헬기가 이걸 어떻게 잡아줍니까? 헬경이랑 어선이 오고 있답니다. 내가 왜 제주도를 오하마르나호를 안 타서 세월호를 타서 이런 진짜 욕도 나오는데 어른들한테 보여줄 거라 욕도 못하고 진짜 무섭고 난 지금 숨이 턱 끝까지 차오르는데 이거 끈 꽉 묶었습니다. 저는 난 살고 싶습니다. 네, 마지막으로 진짜 나는 진짜 하고 싶은 게 많은데 진짜 나 무서워요 지금. 나 어떡해요? 어깨나이도 마지막 할 말이 남겨서 수고하는 거는
고생만은 절대로 가슴에 가지 말아야 돼. 우리 뒤지기 싫다고. 아니 뒤져도 별다시 우리 들어오긴 하나요. 와 기울 줄은 상상도 못했다. 우리 구명 좀 갖고 왔다. 수학여행 클라스. 괜찮아 왼쪽으로 돌아와. Korang dah tengok kan video-video dia, memang sedih sangat. And then memang kita di tempat diorang tu, kalau kita sebagai parent, kalau kita ni parent diorang, mesti kita risau anak kita meninggal macam tu. Sedih sangat. Tak ada nak buat apa kalau dah ajal. So guys, terdapat banyak faktor yang menyebabkan kapal sewa ni karam sebenarnya setelah disiasat oleh para penyiasat. Jom, nak tahu apa dia punya faktor? Jom kita tengok. Untuk faktor yang pertama adalah berat berlebihan, di mana kapal MV Seawolf ni membawa muatan kargo sebanyak 2,142 tan, iaitu 3 kali ganda daripada 1,077 tan yang dibenarkan oleh pihak kargo. Tangki balas dia pula, dia just bawa 761 tan. Kemungkinan besar untuk terbalik tu memang besar. Apa benda aku cakap besar? Dah tak ada keseimbangan dah, sebab tangki balas ni memang untuk menyeimbangkan permukaan kapal. Kan benda tu diletak di bawah kapal. So kalau kau letak sikit je tangki balas tu, memang tak boleh nak seimbang dengan tepat lah. And then sepatutnya orang kena bawa tangki balas ni 1,695 tan air balas untuk keseimbangan kapal. Sebabkan tamak holobar, dia sanggup ambil lebih muatan, and then dia tak fikir keselamatan, and then dia tak nak rugi, so dia tak nak ambil tangki balas tu banyak. Macam tu. Faktor yang kedua adalah keselamatan kargo. Keselamatan kargo ni, kargo dia ni tak ikut garis panduan keselamatan. So memang risiko besar untuk tumbang tu memang iyalah. Keselamatan dia kurang. Orang kata kurang kurang sangat. Yang ketiga adalah kurang pengalaman. Setelah disiasat, rupanya kapal MV Seawolf ni dikemudikan oleh juru kemudi ketiga, guys. Kurang berpengalaman orang kata. So, kita sebagai kapten dah tahu dia juru kemudi ketiga, kenalah tengok dia. Janganlah buat hal lain kan. Ni tak, Kapten MV Seawolf ni dia berehat di bilik manakala si juru kemudi ketiga ni tengah mengemudikan kapal. Dia yang tak ada pengalaman ni, so dia macam alah tak ada apa-apa pun jadilah. Tak ada apa-apa pun jadi, so dia belokkan kapal secara tiba-tiba menyebabkan kapal sengit hampir 90 darjah, guys. Aduh. Terakal. Marah betul. And then ni dia yang bertanggungjawab tu tak, yang menyebabkan kapal tu tumbang. Ish. Faktor yang keempat adalah salah komunikasi. Sebab apa kata salah komunikasi? Budak ni adalah buat panggilan kecemasan yang pertama, tapi macam no respon lah. Dia guna telefon bimbit, so macam no respon. Second is anak kapal. Tapi anak kapal dia pergi buat panggilan dekat pihak Pulau Jeju, tempat destinasi yang dia nak tuju. Sepatutnya dia kena buat panggilan kecemasan tu dekat pihak yang terdekat supaya cepatlah penyelamat datang menyelamatkan dia orang. Ni tidak. Dia pergi bagi tahu dekat pihak Pulau Jeju, di mana tempat tu jauh daripada tempat yang dia orang karam ni tadi. Faktor yang kelima adalah salah arahan, di mana kapten kapal ni berulang-ulang kali mengatakan stay at your place and don't move. Kau tak belajar ke? Apa guna kau jadi kapten kapal? Sepatutnya kalau macam kapal nak karam, kau tengoklah Titanic. Time kapal nak karam, dia suruh dia punya penumpang tu keluar daripada kapal, kosongkan kapal, kosongkan dalam bilik. Kalau kau dulu stay dekat bilik tu je, macam mana kau orang nak selamatkan kau? Kalau kau dah stay, and then bila kau dah stay, penyelamat datang, macam mana kau nak keluar kalau benda tu dah sekat jalan keluar kau?
So, kapten kapal ni pun bertanggungjawab lah atas apa yang terjadi. Dia tak pakai otak dia. Dia tak guna pelajaran dia sepenuhnya. So, memang... Ish. Muka tak bersalah ya. Ish. Tak boleh naik pula. Kalau korang nak tahulah, yang terselamat daripada 172 orang tu, majoriti anak-anak kapal, kapten kapal, jurukemudi tu yang terselamat semua. Apa kerja tu memang terselamat semualah. Tapi penumpang tidak terselamat sepenuhnya. Yang terselamat hanyalah beberapa orang. Orang. 172 tolak dengan diorang tu. Tapi memang diorang, aku macam selfish. Boleh dikatakan diorang ni selfish, guys. Sebab apa? Sebab diselamatkan diri diorang sendiri. Diorang tak fikir penumpang diorang. Kau sebagai kapten, kau kena korbankan nyawa kau juga untuk selamatkan penumpang kau. Kita dah tak ada respect dah dengan orang macam ni. Kau dah bawa beratus nyawa, and then kau nak selamatkan diri kau sendiri je. Rahmat. Boleh dikatakan 0.01% je yang terselamat daripada 500 orang ni tadi. Aku nak marah sampai muak lagi. Nak marah. Okay, setelah kejadian tu terjadi, sewaran tangkap pun dikeluarkan kepada pengendali keselamatan muatan dan juga pemeriksa kapal. And then 15 orang anak kapal ni tadi ditahan dan dituduh sebagai cuai, tak selamatkan penumpang. Memang betul, memang patut pun. Mahkamah Daerah Gwangju telah menjatuhkan hukuman penjara selama 36 tahun kepada kapten kapal. Hakim mengatakan yang bukan kapten kapal je yang bertanggungjawab. Memang betul pun. Bila kapten kapal kau buat arahan, anak-anak kapal pun ikut. So, diorang pun akan terkena juga. Ketua Jurutuju MV Seawolf dijatuhkan hukuman penjara selama 30 tahun dan 13 orang anak kapal ni tadi dijatuhkan hukuman selama 20 tahun atas tuduhan pengabaian dan melanggar undang-undang maritim. Setelah rayuan beberapa kali, hukuman diorang ni pun jadi dikurangkan kepada kapten kapal menjadi 25 tahun, 13 anak kapal ni tadi jadi 12 tahun saja. Ketua Jurutera 10 tahun dan CEO syarikat kargo 7 tahun saja. Setelah dikaji, kapal Seawolf ni karam disebabkan oleh manusia sendiri. Memang betul pun daripada manusia sendiri. Lainlah macam kalau macam cerita Titanic, kalau ramai tahu cerita Titanic tu dia langgar iceberg ride. Memang salah manusia sendiri. Sebab kau yang bawa, kau yang tak perasan. Tapi lain pula kapal Seawolf ni. Kapal Seawolf ni adalah lebih kepada selfish. Yes, selfish. Macam yang kita tahu, setiap benda mesti ada pengajarannya. So, pengajaran yang aku dapat lah dari tragedi kapal Seawolf ni adalah kapten kapal tak sepatutnya berehat di bilik ketika pemandu kemudi ketiga yang tak berpengalaman ni mengemudikan kapal. Sepatutnya dia kena perhatikan, kenalah tengok, kau janganlah belok sesuka hati. Ikut je arahan. Tengok kau biarkan dia kemudi seorang-seorang, dia siu, sekati dia je pusing. Tak pasal meragut nyawa ramai orang. Dah lah budak kau ragut nyawa. Aduh, hai. Aku sedih kalau tengok video dia orang ni. Nangis balik. Yang kedua adalah kapal tu sebenarnya dia lambat berlepas 2 jam. So disebabkan dia dan nak cepat, dia kejar masa, dia tingkatkan kelajuan. So risiko untuk terbalik tu memang tinggi lah kan. Dah lah tak ada kesimbangan. Air tangki balas pun kau bagi sikit. Lepas tu kau pusing sekati kau. Lepas tu kau lebih muatan. Aduh. Semoga Tuhan merahmati. Ini yang ketiga adalah lebih muatan sebab nak dapat keuntungan. Kau tak fikir keselamatan pun. Kau fikir nak duit. Tamak haloba kau menyebabkan nyawa beratus pelajar, beratus penumpang hilang. Tak kesian ke? Tak ada otak ke? Korang ni aduh.
Apa guna kau jadi kapten? Apa guna kau belajar berpuluh-puluh tahun kalau kau sentiasa buat kesalahan? Bukan kesalahan kecil kot, kesalahan besar sebab kau meranggut nyawa ramai orang. Lagi-lagi pelajar. Tak kesian ke mak bapak diorang tunggu diorang? And then aku paling kesian lah dengan satu ayat ni. Aku nak jumpa abangku tapi aku mungkin tak dapat jumpa kau. Mungkin ni kali terakhir aku jumpa kau. Di situ aku rasa sedih sangat. Aku tak hukuman penjara ni memang tak cukup sebenarnya. Kita tak puas hati. Kalau kita as parent pun kita tak puas hati sebenarnya. Stress aku. Dan pengajaran yang keempat, macam yang aku kata, kapten kapal ni perlu bagi arahan yang betul sebenarnya. Salah dia bagi arahan stay dekat tempat tu. Salah sangat. Sepatutnya kau kena kosongkan kapal tu. Macam mana orang nak selamatkan kau kalau kau tak kosongkan kapal tu? Orang pun tak tahu aku nak selamatkan siapa. Bila dah tenggelam nanti kau nak keluar macam mana? Aduh. Ada setengah budak yang aku tengok dalam video tu, dia kata aku kena keluar. Kalau aku duduk sini, apa yang akan jadi? Bolehkah aku selamat? Dia kata. Tapi dia disebabkan budak lah kan, pelajar, mestilah patuh pada arahan kan. Dah lama pun kau belajar kat sekolah, kau pun tahulah nak patuh tentang undang-undang. So dia ikut je lah cakap kapten ni tadi. So memang aku memang stres dekat kapten kapal ni sebenarnya. Dia memang paling besar kena bertanggungjawab lah. And then last sekali adalah sepatutnya anak kapal ni perlu diberikan latihan bencana yang khusus, yang betul lah. Sepatutnya kalau diorang tahu tentang latihan bencana ni, diorang akan tahu step seterusnya apa yang akan berlaku, apa yang diorang perlu buat jika berlakunya bencana. Bukan jadi lurus bendul, tak tahu nak buat apa, tunggu arahan kapten, diorang pun ikut. Diorang pun ikut masuk penjara. So guys, itu sahaja untuk hari ni pasal tragedi kapal Sewol ni sebenarnya. Aku memang sangat sedih lah, and then aku sangat simpati kepada ibu bapa pelajar yang sudah meninggal ni. We will pray for all of you, and then diorang adalah kita punya pengajaran besar belajar daripada kesilapan ni. Benda ni bukan kesilapan kecil guys, memang kesilapan besar. So kalau cerita-cerita korang tu besar, korang kena belajar and then guna otak, bukan guna kaki untuk berfikir. Kau tengok apa dah jadi. Kalau kau dah meragut beratus nyawa, kau tak rasa bersalah ke? Kau tak takut ke? Cuba kau bayangkan kalau kau terjadi dekat mak bapak kau sendiri ke, dekat adik-beradik kau ke, kat family kau. Paling besar lah family kau. Aku bukan nak kata apa, tapi yes, apa benda yang kita buat, kita kena fikir family kita dulu. Kalau kita buat, cuba tekan dekat family kita balik. Tak nak kan? Macam tu. Tragedi kapal Sewol ni amat-amat menyentuh perasaan netizen, terutama sekali warga-warga Korea Selatan. Nak minta maaf. And then aku marilah kita sama-sama berdoa untuk diorang. Even dah 6 tahun berlalu, tapi mereka still harus dikenang. Memang kesian lah. Ada yang paling aku sedih, diorang kata ada seorang budak ni nangis. Dia kata macam ni, "Oma miane, apa miane." Tapi and then kawan dia kata, "Apa kau cakap ni? Nanti kita selamat lah. Nanti penyelamat datang menyelamatkan kita." Tetapi sebenarnya tidak guys. Aku memang kesal and marah gila kepada kapten kapal ni. And then masih marah ni semua. Janganlah kacau aku. So itu saja pada hari ini. Thank you for watching me. Untuk korang yang nak aku ceritakan apa-apa kisah, korang boleh komen kat bawah. Aku akan ceritakan setiap permintaan yang orang minta. Aku tak ni lah, mesti dibalas je. Jangan risau, kenal tak kenal aku balas je. Thank you guys. Jangan lupa subscribe, komen, like and share guys. Terima kasih sebab sentiasa menyokong saya dari awal sampai akhir. Terima kasih kepada teman-teman saya. Tanpa disuruh, diorang tetap share, tetap kongsi, tetap komen. Dan aku bangga gila dapat kawan macam ni. Tanpa disuruh. Memang aku appreciate gila. Aku rasa sampai situ saja pada hari ini. Thank you. Bye-bye. Aku akan tunjukkan beberapa video yang amat menyedihkan. That's all. Bye-bye.